Didik TV KPM. Bersua kembali dalam Menengah Atas, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Nur Farazilah binti Abdul Rahim dan juga Ustaz kita Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa Ustaz? Ya, terima kasih Hakim. Okey, nampaknya ramai yang tak sabar-sabar nak belajar lagi ya. Betul, hari ini Ustaz. kita akan fokus tentang kesan memahami sunnatullah. Bila kita faham tentang sunnatullah yang maha dahsyat, kata Haziq tu amat-amat dahsyat. Haziq Bukit Selambau tu kan kita fikir sikit nama dia. Amat-amat dahsyat. Jadi kita nak tengok apa kesannya bila kita memahami sunnatullah ni dalam kehidupan kita dan sebagainya. Yang pertama kita tengok dekat sini. Ya. Bila kita memahami sunnatullah, kita yakin setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah yang maha bijaksana. Hari ini, tidak pernah terfikir murid-murid sekalian ni nak masuk dalam TV. Contohnya, semua ini Allah yang telah merancang. Kita tak terfikir, mungkin kadang-kadang itu kita rancang, tapi tak berjaya. Betul. Kadang-kadang kita tak merancang, tapi Allah dah tentukan beginilah jalan hidup kita. Jadi kita kena yakin, setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Kena ingat tu, ya. Kena ingat. Kita kena yakin, ya. Yang kedua, bila kita dah yakin, ya, murid-murid sekalian, bila kita dah yakin, kita kena rancanglah, ya, strategi dengan teliti. Jangan yakin saja, saya yakin ni, saya akan berjaya. Nota tak buat, betul. Latihan tak buat, tak nak belajar dan sebagainya. Kan macam kita tengok murid-murid sekarang ni fokus, ya, begitu fokus, betul, mendengar ajaran guru. Inilah ciri-ciri ya yang mana kita meyakini tentang sunnatullah. Ya, bila nak belajar ni maksudnya kena cukuplah ya. Yang pertama, merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan. Macam contohnya saya sendiri yakin ya. Anak ramai. Kan? Ramai. Bila kita nak esok nak bangun tidur tu kita dah plan dah. Yeah. Macam mana nak hantar anak yang mana dulu pergi sekolah, ya. Macam mana lepas ni siapa nak ambil isteri, ambil anak dan sebagainya. Begitu juga dengan murid-murid. Dia kena plan. Esok ada subjek pendidikan Islam. Buku dah ambil, latihan dah siapkan ataupun tidak. Betul. Itu maksud dia menghayati dan memahami tentang sunnatullah. Bukannya serah diri saja kan. Okey. Yeah. Yang ketiga, menerima ketetapan Allah dengan bersikap positif dalam setiap tindakan. Ustaz, saya gagal Ustaz dalam SPM baru ni. Bagi calon SPM lah. Yeah. Ustaz, saya tak dapatlah A. Ustaz, saya dapat B saja. Positifkan diri. Bukan itu tanda. Bukan kita tak nak, tapi itu bukan tanda di dunia akhir zaman. Betul. Kita ada ruang lagi. Sebab kita faham, Allah bagi gagal, Allah bagi berjaya, itu juga sunnatullah. Ya, kadang-kadang kita, Ustaz, kenapa saya dah berusaha Ustaz? Saya dah puluh, kenapa saya tak berjaya? Allah memberikan sesuatu itu tepat pada masanya. Mungkin dia tak bagi sekarang kan? Betul. Tengok-tengok dia ambil STPM dapat 4 flat. Ya, ataupun dia masuk universiti. Kan? Boleh masuk universiti sikit-sikit cukup-cukup makan je Ustaz boleh masuk universiti. Tengok-tengok anugerah dekan kat universiti. Betul, itulah sunnatullah. Allah dah rancang, kita saja yang lalai. Ya. Okey, yang keempat. Yang keempat, kita akan mengkaji. Bila kita dah tahu tentang sunnatullah ni, kita kaji. Ya, dan menyelidiki kejadian alam untuk pembangunan dan kemajuan umat Islam. Contohlah, orang kaji laut mati. Ya, orang kaji umat-umat terdahulu. Kalau kita pergi ke Mesir, saya dulu belajar dekat Mesir ya. Okey. Kita boleh tengok bila sampai tu tengok masya-Allah. Hebatnya binaan Firaun ni buat piramid. Satu bongkah batu dia tu berat sampai 1 tan hingga dekat 2 tan. Berat Ustaz. Macam mana bawa daripada Aswan yang lebih kurang 1000 km, macam mana dia bawa pergi menghala lawan arus Sungai Nil. Hebatnya Firaun, ya, hebatnya Firaun. Tapi itu pun akhirnya musnah apabila Allah Subhanahu wa taala mahukan mereka itu hancur. Ya. Kalau kita tengok takkanlah Firaun ya. Ya, hebat ni kita tengok masya-Allah tabarakallah. Binaan Firaun ini kekal sehingga ke hari ini. Betul Ustaz. Sampai untuk menjadikan iktibar kepada kita melihat bagaimana sunnatullah terhadap orang-orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, bila faham dah setakat ni? Dah 4 dah ni. Abah bagi tahu, Ustaz bagi tahu dah 4 dah. Yeah. Kalau dah faham ataupun masih keliru, tolong angkat kuning. Kalau faham, hijau. Nampaknya Hakim pun dah hijau ni. Yang lain macam mana? Nak jalan terus kan ni? Hijau juga Ustaz. Wah, masya-Allah. Nampak. Alhamdulillah. Faham ni kan? Faham. Okey.
Kalau dah faham, okey, kita akan terus kepada yang kelima. Boleh Ustaz. Boleh ya. Okey, yang kelima, bila kita faham tentang sunnatullah, dia akan membentuk hati, membentuk jati diri dan semangat jihad yang tinggi dalam berdepan dengan cabaran kehidupan kita. Bila ada COVID ke, ada apa, bila kita yakin dengan Allah SWT, insya-Allah kita tidak akan stres. Yeah. Okey, itu 5. Okey, kita teruskan uji minda. Terangkan kesan memahami sunnatullah terhadap seorang mukmin. Terangkan, mungkin tak payah tulis lagi, kan? Mereka ada whiteboard bersama dengan mereka, tapi saya nak mereka jawab secara lisan. Boleh Ustaz. Okey, silakan. Siapa nak jawab dulu? Kutip markah cepat untuk PBD ni. Okey, siapa tu? Akil. Ustaz. Akil. Akil bila Akil. Mantap Akil. Silakan Akil. Kesan memahami sunnatullah terhadap mukmin ialah meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah yang maha bijaksana. Masya Betul ke Ustaz Allah. jawapannya? Meyakini kan? Betul. Betul tu Akil kan? Saya bagikan 2 markah untuk Akil. 2 markah untuk Akil. Kutip Tahniah. markah saja. Okey, siapa nak bagi lagi satu jawapan? Okey, silakan satu tangan. jawapan lagi, siapa nak jawab? Okey. Nampaknya siapa nak jawab yang kedua? Okey, tangkap tangan. Okey, siapa nak jawab? Siapa yang nak buka suara ni? Nak kena tunjukkan. Okey, Fitri, silakan. Silakan Fitri. Menerima ketetapan Allah dengan sikap yang positif. Ya, positif maksudnya walaupun tercabar, Betul. diancam bahaya dan sebagainya. Terima kasih juga bagi 2 markah dekat Baik, Fitri. Okey, kita tengok tahniah. jawapannya. Meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah yang maha bijaksana. Kita tengok ada jawapan dia. Malas merancang. Okey, ini sebenarnya ada pilihan tadi untuk mereka ni. Tapi saya nak tengok dulu macam mana jawab secara lisan. Okey, kalau kita tengok dekat sini pula. Kalau jawapan soalan macam ni ada pilihan pula. Nak pilih yang mana ni? Siapa nak pilih pula jawapan dia? Okey. Ni kita bagi soalan senang ni. Betul Ustaz. Siapa jawab kita bagi markah juga. Siapa nak jawab? Okey. Terangkan kesan memahami sunnatullah terhadap seorang mukmin. Okey. Nampak senyap je ni. Okey, Hayati. Silakan Hayati. Meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan Allah dan kehendak Allah yang maha bijaksana. Okey, bukan malas bukan malas merancang bukan terima saja dengan sikap negatif. Okey, betul lah tu jawapannya. Bagi 1 markah dekat dia. Bagi soalan pilihan, tak bagi 1 markah je lah. Okey, itu pun dapat markah tahniah. Okey, sekarang kita nak tengok satu soalan kebat. Okey, ramai murid-murid kata ni, Kim, soalan kebat ni susah lah Ustaz. Kemahiran berfikir aras tinggi. Tapi kita nak tanya dulu murid-murid ni, setakat ni soalan kebat susah ke senang? Kalau susah, tolong angkatlah. Macam mana ni? Merah kan dulu kan? Ustaz, saya tak pernah reti kan? Okey, kuning. Okey, Hati kata, ada kuning. masih kuning Okey, Semua betul lah tu. kuning Ustaz. Tak terang lagi kan? Kita akan terangkan lepas ni insya-Allah. Daripada kuning boleh jalan. Okey, kita tengok Okey, kita tengok satu contoh soalan kebat. Semua kejadian di alam ini mengikut cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernyataan di atas dapat mendorong anda untuk meningkatkan iman. Bincangkan. Allah, Kim, macam mana nak jawab ni? Macam mana nak jawab? Suruh bincang pula. Sedangkan nak jawab kertas ni. Betul. Okey, macam mana kalau Hakim lah? Macam mana Hakim nak tahu ini soalan kebat? Kalau saya tengok soalannya berbentuk bincangkan Ustaz. Betul ke? Ya, hampir tepat. Walaupun tak sepenuhnya tepat. Bagus tu ya. Okey, betul tu. Di antara ciri-ciri soalan kebat ialah soalannya bincangkan, kemukakan pendapat anda, kan? Itu soalan-soalan yang kebat. Tapi untuk senangkan kepada murid-murid sekalian bagaimana nak jawab soalan kebat, tengok dulu markahnya berapa? 4 markah. Nampak sini kan? 4 markah ya. Kalau 4 markah maknanya itu adalah soalan kebat, tapi tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Jadi kena tengok pula soalan ini minta tak berapa jawapan? Tak ada Ustaz, tak minta. Tak ada. Murid-murid nampak tak kat sini? Tak minta pun berapa jawapan. Kan, betul kan? Okey, Syafiza, nampak tak berapa diminta dekat sini? Tak ada. Okey, tak ada berapa jawapan. Jadi bermaksud ini adalah ciri-ciri soalan kebat. Bila kita tengok soalan kebat, ramai murid kata, "Alah, susahnya Ustaz." Tapi hari ini Ustaz akan perincikan supaya lepas ni senang nak jawab soalan kebat. Kita tengok. Untuk menjawab soalan kebat, pastikan kita kita akan jawab soalan kebat ini kita menggunakan rukun kebat. Kebat mana rukun Ustaz? Ingat solat saja ke? Kan? Dalam belajar pun kita ada kebat untuk rukunnya. Okey, sebutan dekat sini saya nak bagi mudahkan, saya bagikan perkataan yang senang ingat.
Oh, banyak tu. Oh, panjang tu. senang Ustaz. Okey, cuba buat gaya sikit murid-murid kat rumah tu. Kan. Tak sebut-sebut sikit. Ihlik. Bergerak dah tu. Kan. Itu ihlik ya. Okey, ihlik ini adalah satu rukun yang mesti ada dalam kebat. Yang pertama sekali, pastikan jawapan anda itu ada isi. Ni Ya, ada isi. Kalau ada isi, itulah poin yang utama. Kalau dia jawab, orang tanya pergi mana? Dia jawab dengan kawan. Tak betul Tak lah jawab kan? soalan. Sebab itu kena faham soalan. Kemudian mesti ada huraian isi. Yang ketiga mesti ada huraian lengkap. Dan yang keempat mesti ada kesimpulan. Yeah. Cukup 4 ni dah tahu dah. Cukup 4 tahulah saya dah dapat 4 markah Ustaz. Kalau tidak ada komplain Ustaz, kenapa saya dapat 2 Ustaz? Cek balik. Betul lah. Kamu cukup dengan rukun kebat. Jadi untuk huraian yang lengkap ini senang saja. Pastikan ada. Pernah makan KFC kan? Ada KFC. Iaitu sama ada kesannya. Nanti tunjuk contoh. Jangan risau. Kita akan tunjuk contoh. Ya. Kesan, faktor dan juga contoh. Ya. Ada ketiga-tiga benda ni dapatlah markah yang ketiga itu. Okey. Kemudian. Ustaz, saya tak tahulah faktor tu apa dia. Kadang-kadang murid keliru. Berikan faktor. Apa dia faktor? Faktor ni apa dia? Sebab. Ya. Jadi tukarlah. Ustaz, saya tak nak sebutlah KFC. 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 Ya, KFC. Saya sukalah bukan KFC. Kan? Okey, tak apalah. Yang penting anak-anak murid akan ingat tentang perkara tersebut. Okey, boleh faham sangat ni ya? Boleh, okay. Ustaz. Kemudian kesimpulan, tutuplah dengan kita hendaklah. Settle. Okay, kita tengok contoh-contoh. Okey, kita tengok dulu isu. Ada beberapa isu ketika murid dalam menjawab soalan kebat. Sebab itulah dia kata susah. Pasal ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Ya, betul. Yang pertama, murid tidak memahami kehendak soalan. Dia tak faham kehendak soalan. Minta apa ni sebenarnya, kan? Diberikan pandangan anda tentang kalau nampak isu itu positif, ke arah positif. Ya. Apakah bagaimana? Mestilah cara. Bagaimanakah anda menyelesaikan? Caralah bagi cara bila tanya soalan bagaimana. Ni kadang-kadang bila tanya bagaimana, dia jawab sebab. Tak jadi, kena. Tak boleh masuk kan? Betul. Tak masuk. Jadi dia perlu ada kesinambungan di antara soalan dengan jawapan. Okey, kalau tak faham, selalunya kita highlightkan soalan tu. Ya. Soalan awal dia nak ini bagaimana kan? Kemudian murid kerap menyalin semula penyataan pada soalan. Kita tanya dia Hakim, dia tanya kita balik. Tanya Itu masalah. balik. Susah betul ni kan. Okey, dan isi hendaklah idea yang baru dan murid tidak memenuhi rukun kebat yang saya sebut tadi. Apa dia rukunnya Hakim? Ihlik. Ya. Dan murid perlu memenuhi. Okey, sikit lagi kita tengok apa isunya. Murid kerap menggunakan penanda wacana. Saya dah bagi tahu untuk soalan kebat jawapannya berapa? 1. Murid-murid berapa? 1 saja. Kemudian hurai. Kemudian bagi contoh, hurai lengkap. Kemudian bagi kesimpulan. Kadang-kadang dia jawab. Yang pertama ialah manakala yang kedua sampai habis 4, 5 tetap 1 markah saya sebab dia hanya dapat markah isi sahaja. Betul. Okey, jadi gunakan kaedah fak titik yang Ustaz akan tunjukkan nanti dan murid memberikan idea baru. Tidak memberikan idea baru ini masalah juga. Dia berikan idea yang sama dalam soalan dan akhirnya mereka tinggalkan soalan ini pasal dia kata susahlah Ustaz. Saya tak nak jawab soalan kebat. Sebab apa? Sedangkan kebatlah untuk dia skor untuk mendapatkan markah yang lebih. Okey, ini frame dia. Nak jawab soalan kebat guna macam ini saja. Isi. Kemudian hal demikian kesannya KFC tadi. Kesimpulannya kita hendaklah habis. Okey. Kemudian sekarang kita akan tengok contoh soalan kebat. Saya nak bagi soalan ni dekat murid-murid. Kita ulang balik soalan tadi ya. Semua kejadian di alam ini mengikut cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini Kim, kita panggil stimulus ataupun rangsangan lah, ayat rangsangan. Kadang-kadang dia letak ayat Quran, kadang-kadang dia beri contoh. Pernyataan di atas, ini dia punya soalan ini. Apa yang aku faham? Dapat mendorong anda meningkatkan iman. Ya, maksudnya bila kita faham tentang peraturan Allah ni dapat meningkatkan iman. Bincangkan. Okey, macam mana kamu nak bagi jawapan? Saya nak minta seorang satu cuba bagi isi. Cuba tulis sekejap dekat whiteboard kamu tu. Saya bagi peluang. Tuliskan whiteboard. Jadi Ustaz, kalau mereka yang buat jawapan hanya isi semata-mata, hanya dapat 1 markah. Jadi rugi 3 markah Ustaz. Dan kalau dia terus buat kesimpulan, tak ada isi, tak ada markah. Tak ada markah langsung. Walaupun betul Ustaz. Ya. Sebab itu, murid-murid perkara pertama dia kena cari isi dahulu. Okey. Kemudian dia sokong dengan huraian. Kemudian diberikan contoh huraian lengkap KFC tadi. Kemudian buatlah kesimpulan. Barulah dapat 4 markah. It's very simple. Betul Ustaz. Senang kan? Kalau kita tahu dia punya strategi tu Ustaz. Ya, sebab itu kita sebut dah tadi.
kita merancang strategi kan. Betul. Merancang strategi. Bila kita faham sunnatullah, kita kena plan. Yeah. Sebab study ini kena bukan setakat study hard. You must study smart. Yeah. Itu kata orang baling lah. Orang baling. Orang baling kata macam tu, kena study smart. Barulah kan smart. Okey, kita tengok sekarang. Okey. Mungkin murid-murid dah cari jawapan dia. Okey, saya nak minta mungkin tolong angkat jawapan anda. Ya. Cuba kita tengok. Okey, Fitri, cuba bagi jawapan. Tunjukkan jawapan anda. Okey, tunjukkan Nampak di tak? hadapan kamera. Belakang sikit. Belakang sikit. Mendorong diri untuk lebih berhati-hati. Okey, kita tengok ya. Jadi kalau kita tengok dekat sini, meningkatkan iman. Berhati-hati itu adalah ciri beriman atau tidak? Beriman. Beriman, maka boleh diterima. Itu je jawapan dia. Tak perlu balik tulis iman ni tukar kepada perkataan lain. Boleh Ustaz Ya. Maknanya apa? Okey, kita tengok jawapan daripada Akil. Cuba tunjukkan Akil. Okey, Akil, tunjukkan di hadapan kamera jawapan anda. Belum sempat. Okey, siapa yang dah sempat tolong tunjukkan. Okey. Kagum dengan kekuasaan Allah. Okey, kagum dengan kekuasaan Allah itu adakah bermaksud kita beriman? Beriman. Ya. Boleh diterima sebagai isi. Okey, kita tengok pula jawapan daripada. Okey, seterusnya siapa? Syafiza Syafiza. mungkin. Nampaknya bersedia. Okey, Syafiza. Tak tanya aku pun dia kata kan. Meyakini Allah mampu berbuat apa saja. Yakin Allah boleh berbuat apa saja. Kuat iman ke tidak? Tingkat iman ke tidak? Tingkatkan iman. Boleh juga. Kan? Dan juga hayati. Duk tulis akan tu hayati ya. Panjang tu Ustaz. Panjang tu jawapan nampaknya tu kan. Ini makan penuh ni. Kita tengok apa ya. Melahirkan rasa takut dengan kekuasaan Allah. Ada kaitan dengan iman? Ada, Ustaz. Tingkat iman tak bila kita melahirkan rasa takut? Ada, Masya Ustaz. itu jawapan dia. Kan? Itulah jawapan yang diberikan oleh murid dan saya bagi semua tu 2 markah. 2 markah. Okey, tahniah kepada semua nanti murid kita kita lekat tau. Yang lupa lekat tu jawapan nanti yang sedih betul. dia Baik. orang. Jadi Okey. sambil saya nak lekatkan Untuk ni Ustaz. itu, Okey, silakan Ustaz. Okey, untuk itu saya akan bagikan contoh jawapan yang boleh dijawab oleh murid macam tadilah. Segala kejadian dan ciptaan Allah menjadikan kita lebih yakin, mungkin ada jawapan tadi, yakin dengan kekuasaannya. 1 markah. Itu dipanggil isi. Kemudian hal ini yang demikian kerana Allah ada Tuhan semesta alam dan juga kesannya iman kita akan bertambah kukuh dalam jiwa orang yang lengkap. Kesimpulannya, jadi itulah jawapan bagi soalan kebat. Senang kan? Itulah contoh, yakin? Untuk jawapan Okey, soalan baik kebat. Ustaz. Jadi senang kalau kita dah tahu dah cara nak menjawab soalan kebat. Baiklah, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Atas.